Bismillah. Oh, tak ada air panas awal ni, tak ada orang buat. Ada? Oh, bagus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung perkongsian kita daripada Fiqhul Ibadah, The Science of Worshipping, di mana kita dalam bab Ahkamus Salah, Islamic Jurisprudence of Prayer. Dan kita dah masuk last hari itu ialah Al-Af'al Al-Mubahah Bis Salah, the permissible doings in prayer. Maksudnya apakah perkara yang boleh kita lakukan ketika kita solat, yang di luar daripada kelakuan solat. Kalau kelakuan solat tu tak ada masalah lah kan. Qiyam, rokok, sujud memang untuk solat. Tapi ini perbuatan yang lain. Sebab itu dipanggil sebagai al-af'al al-mubahah. Al-af'al ialah perbuatan-perbuatan. Jamak kepada fi'il. Plural kepada fi'il lah perbuatan. Al-mubahah yang diharuskan. Mubah atau mubahah ni maknanya haruslah. Hukum ada 5 kan. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Cuma mubah tu muzakkar lah ya. Mubahah muannas. Haram ni dia ada lelaki, ada wanita. Kalau tok jantina lelaki pun perkataan tu untuk lelaki lah ya. Setengah benda tu memang ada jantina, setengah benda tak ada jantina, perkataan tu sendiri ya. Macam Allah ni lafaz muzakkar, lafaz lelaki. Ya tak? Ya, bukan makna Allah tu lelaki. Ya. Jadi mubahah fi salah ya. Mubahah maknanya diharuskan. Ada berapa itu? Ada 10 kan? Tak adalah nota tu. Tapi sebab hal itu memang adalah dalam buku-buku fiqh yang disusun, especially buku-buku fiqh kontemporer lah. Memang ada satu slot perbuatan yang harus ketika solat. 10 lah sekurang-kurangnya. Sebagainya saya dah kongsikan hari itu. Pertama apa ya? Hamlut tifli, kendung anak ya. Ada pernah tengok orang semayang kendung anak? Ataupun tuan-tuan pernah buat sendiri ya? Saya tak ada anak kecil Ustaz. Masa ada anak kecil dulu tak belajar lagi. Ya. Saya pernah tengok ada orang di surau Islah. Oh, mari dah tu. Ada yang ni ya. Kuih tak ada? Ada. Tukang masak Okay, tak apa. rakit. Siapa? Jah. Oh, panas berapi. Tak apa. Dia Bagi sejuk dulu. likat dia macam mana tindih dengan tulang belakang. Pula. Tindih tulang belakang. Ada saya tengok orang semayang kendung anak. Mula dia letak anak di sebelah, sah belakang. Semayang Zuhur, saya pergi kat surau tu hari Zuhur. Saya masbuk lah ya. Saya masuk, tak tahu dia dulu, saya dulu. Anak dia tak tepi. Kecil lagi, umur setahun lebih macam tu. Ataupun tak sampai setahun. Tapi tak buah lah, budak tak buah. Ada setengah budak tu kan buah kan. Dia tak duduk je. Tu menangis tiba-tiba. Ya. Dia bila nangis, dia bangun, bapak dia ambil kendung. Ya. Tapi saya tak tahulah apa reaksi atau respon orang. Bawah tak biasa tengok kan. Sebab saya, Assalamualaikum, cabut. Saya tak duduk, jadi saya tak lihat. Ya. Saya habis main dulu pada dia ke, saya pun tak ingat lah. Baru lagi, tahun ni juga saya ingat. Tapi adalah dilakukan ya. Itu sunnah ya. Ataupun diharuskan. Kata
kata sunnah kan tak boleh juga ya, bukan sunnah, tapi diharuskan. Mana ada contoh daripada Rasulullah, di mana Rasulullah sendiri menggendong cucunya Umamah, anak kepada Zainab ketika baginda sedang solat. Ya. Dan dikiaskan di atas kendongan, hamlu itu apa-apa yang bersifat kendongan lah. Ataupun kita pegang sesuatu, boleh. Kita tengah semayang, kita pegang sesuatu. Pegang beg, pakai beg, boleh aja, apa masalahnya. Member saya dulu, semayang dekat Putra kan. Kita orang semayang, beg letak depan. Dia tak tepi, hilang begnya dengan duit-duit. Baru sampai KL masa tu. Awal-awal saya belajar dulu lah, tahun ujung 90-an. Kan dulu bas Putra situ kan. Orang tak depan, dia tak tepi, hilang. Salah-salah tengok tak ada, alaksian. Boleh aja ya. Gendong, pegang, pikul, junjung, boleh aja. Dalam konteks yang sama lah. Kalau perlulah benda tu dilakukan. Tapi kalau pegang memang ada nasnya. Ya. Di mana ada seorang sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari, nama dia Abi Barazah Al-Aslami. Sahabat yang terkenal juga, ya. Min kibar sahabat, one of the great companions. Mana dia ni sahabat yang terkenal juga. Dia semayang sambil pegang tali unta. Tengah-tengah semayang, tali unta tu terlucut. Dia bundur ambil tali tu. Berjalan masuk balik nasab. Habis semayang orang marah juga. Habis tu apa jawab dia? Dia kata ghazawtu ma'a Rasulillah, aku berperang bersama Rasulullah. Ya. Kemudian dia kata apa hadis tu saya lupa. Ghazawtu ma'a Rasulillah. Dia kata dah aku lihat Nabi melakukan perkara-perkara seumpama itu. Kalau Nabi pun buat, sama nak marah aku pula. Ya. Maknanya Nabi beri kelonggaran. Dia pegang tu tak ada isu sangat. Tapi dia pegang. Terlucut. Infalatat. Terlucut lah. Dia main tali tu, dia bergerak pergi ambil. Lepas tu masuk balik. Mana ada pergerakan kan? Boleh aja ya. Tapi yang tu tak ada isu sangat lah. Tapi pegang tu jadi isu juga kalau orang tak faham kan. Ya. Karena Nabi yusalli wa huwa hamil Umamah Benta Umamata Benta Zainab binti Rasulillah. Tu tak bagi. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ya. Nabi semayang kata Abi Qatadah dalam Sahih Bukhari, dia kendong cucunya Umamah, anak kepada Zainab, anak kepada Rasulullah. Bila Nabi sujud, Nabi letak. Dan bila Nabi bangkit, Nabi mendokongnya. Ya. Mana okey je. Ya, boleh saja. Dan dikatakan pada waktu itu Nabi jadi imam. Bukan Nabi semayang sunat seorang, tapi Nabi jadi imam, kendong. Jadi kalau imam pun boleh kendong, semayang sendirian lagi lah boleh. Mana tahu kita semayang rumah, ada anak kecil duduk nyenih kaki, memang angkat mari. Boleh aja ambil dia, boleh aja. Ataupun cucu, anak kot tak ada kot satu kan. Cucu kan. Tengah semayang cucu menyenih kot kaki kan. Boleh aja ambil kendong, that is okay. Ya. Haram tidak sama sekali. Tapi kalau mengganggu solat boleh jadi makruh, itu saja. Ya. Tapi kalau tak ada apa-apa, ia kembali kepada konteks yang harus. Ya. Baik. Kendong anak ya, hamlu tifli atau hal yang seumpama itu. Yang kedua, diharuskan juga, nantilah kita bincang pada kuliah yang lalu, ialah apa tu? Al-mashyu al-yasir. Al-mashyu al-yasir lil hajah. Berjalan ringan kerana ada keperluan. Ya. Dan saya dah baca hadis itu di mana Aisyah pernah dia balik, Nabi semayang, pintu terkunci. Nabi berjalan, kemudian Nabi buka pintu itu. Kemudian Nabi balik, sambung semayang dia. Ini di rumah lah ya, bukan jadi imam. Ya. Jitu wan nabi yusalli wal babu alaihi mughlaq
famasya hatta fataha li albab. Thumma raja'a ila makanihi wa wasafatil baba fil qiblah. Aku mari, Nabi tengah semayang. Ya. Dan pintu terkunci. Macam mana dia nak masuk? Jadi Nabi berjalan, famasya, Nabi berjalan. Masya ni makna berjalan lah. Ya, orang Arab kan suka cakap masyi, makna okey. Jalan-jalan. Ya. Bahasa standard imshi, bahasa ammi ataupun logat dia lah ya. Masyi tu makna okey lah, jalan, masyi. Ya. Tapi dia berperkataan masya ni makna Nabi berjalan. Ya. Sehingga dia buka pintu itu untukku. Kemudian Nabi balik kepada tempat solatnya dan Aisyah beritahu kiblat Nabi itu wa wasafatil baba fil qiblah. Pintu tu arah kiblat Rasulullah. Maknanya Nabi berjalan tu kiblat tu pintu duduk sebelah kiblat lah. Maknanya Nabi jalan balik. Ya. Tapi kalau pintu duduk di sebelah lain pun dah okey. As long as kita jaga kiblat. Itu saja. Ya. Sunnah sebab di rumah, bukan dekat masjid. Dia sebenarnya dia khilaf. Apa-apa yang sabit dalam solat sunat ni sebahagian kata dia tak sabit dalam solat fardu. Tapi sebahagian lain kata apa-apa yang sabit dalam solat sunat dia sabit dalam solat fardu. Ya. Ma sabata fin nafli sabata fil fardi. Apa yang sabit dalam sunat sabit juga dalam fardu. Maksudnya apa yang dilakukan dalam solat sunat ia boleh juga dilakukan solat fardu. Itu sebagai ulama beberapa begitu. Dia buat kaedah itulah. Ma sabata fin nafli sabata fil fardi. Sebab ada riwayat Nabi buat dalam sunat. Jadi depa bagi pendapat masing-masing kan. Kalau fardu boleh ke tak boleh? Ada kata tak boleh. Ada kata boleh. Dan setahu saya majoriti membolehkan. Termasuk extended dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Ya. Sebab hukum semayang ni asasnya tak ada beza. Sunat ke fardu ke tak ada beza. Ya. Tapi ada jugalah yang membezakan dalam setengah hal. Ada juga. Ya. Tapi saya kira majoriti ataupun dalam setengah-setengah perkara secara amnya harus. Macam berjalan tu kan. Itu semayang sunat. Fardu pun okey aja. Pasal tak ada beza dari sudut hukum akam. Ya. Okey, kita digalakkan jawablah bila imam baca beberapa ayat Quran. Ya. Contohnya bila imam baca, anak pun tak ingat pasal tak buat sangat kan. Dia ada dalam 4-5 tempat dalam Quran ni kalau imam baca begitu kita digalakkan jawab. Tapi tak semua sahih. Ya. Ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi dalam bab ni dhaif pun boleh amal, ya. Bahkan sebahagian hadis tu memang khilaf antara sahih atau hasan dengan dhaif. Ya. Contohnya yang paling biasalah orang kita baca surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalimah baca macam tu kan. Makmum jawab apa? Bala wa ana ala zalika syahidun minasyahidin. Hadis tu dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya daripada Abi Hurairah tak silap saya, dia dhaif. Tapi saya kira dalam buku-buku fiqh memang menggalakkan kita jawab. Ya. Tidak. Bukan hak tu. Hak tu memang berjemaah. Ni kita bila baca Quran, bila lalu ayat tentang rahmat, kita minta rahmat. Ya. Bila lalu ayat tentang syurga bahkan kita minta syurga atau hal yang baiklah. Dan bila lalu ayat tentang azab, kita minta berlindung ataupun neraka juga dan hal-hal yang seumpama itu. Ya. Itu dalam sembahyang sunat di mana Nabi mengamalkannya pada qiyamul lail. Nabi kan bila qiyamul lail dia baca ayat panjang kan. Lalulah ayat seumpama itu. Kebetulan di belakang dia tu yang ikut dia pada waktu itu ialah Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi bila dia sembahyang belakang Nabi, Nabi ni mostly sembahyang qiyamul lail bersendirian. Ya.
Tapi ada orang sebuah bila Nabi semayang di rumahnya, ada juga orang ikut macam Ibn Abbas sebab dia tidur rumah Nabi. Mak saudara dia tu isteri Nabi nama Maimunah. Tapi kalau di masjid ada sahabat lain ikut macam Huzaifah, macam Jabir bin Abdullah, macam Jabir bin Samurah. Adalah apa sahabat yang ikut tengok Nabi semayang, orang ikut lah. Ya. Tapi ada juga kes daripada Aisyah dan Sahih Bukhari tak silap. Bila Nabi semayang di rumah, sahabat ikut juga kat masjid. Dia ikut suara aja. Ya. Sebab tu kalau kita lihat Hanafi, kalau rumah dia duduk sebelah masjid, dia boleh ikut imam semayang masjid dia di rumah dia. Ya. Adalah hadisnya tu kan. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh lah. Ya. Baik. Jadi kata Huzaifah, kata Huzaifah, idza marra bi ayati rahmah waqafa 'indaha summa sa'al. Wa idza waqafa 'inda ayati 'adzabin waqafa 'indaha summa ta'awwadh minha. Atau kama qala. Dia kata Nabi ni bila lalu ayat tentang rahmat, Nabi akan berhenti dan Nabi minta. Mana Nabi doa lah. Ya. Bila Nabi lalu ayat azab, Nabi berhenti dan Nabi minta berlindung. Hak Nabi buat ni sembahyang sunat. Mulai. Tapi majoriti ulama menggalakkan termasuk dalam solat fardu hatta standard mazhab Syafi'i. Maknanya bila kita lalu ayat hak macam tu, kita digalakkan berhenti. Bahkan imam pun boleh. Tapi so far tak ada buat kan. Nanti sekejap lagi saya buat. Cari mana ayat ada rahmat. Boleh buat. Mazhab Syafi'i pun boleh. Ya. Sebab setahu saya majoriti memang melihat begitu. Apa yang sabit dalam sembahyang sunat juga sabit dalam sembahyang fardu. Apa yang dilakukan, apa yang sabit dalam sembahyang sunat tu maksud apa dilakukan. Sama ada perbuatan atau bacaan. Ya. Kerana sembahyang ni dia hukum sama je. Sembahyang sunat, sembahyang fardu apa beza dia? Tak ada beza. Ya. Dan kalau kita lihat ulama kontemporer macam Ibn Utsaimin dalam buku beliau Asy-Syarhul Mumti', antara the best buku fiqh yang ada lah ya. Tapi buku Wahabi lah. Saya masa buat master tu, saya suka baca buku. Dua buku yang saya ada. Satu Syarah Mumti', satu Muzakkirah Fiqh. Cuma Muzakkirah Fiqh ni dia ringkas. 4 jilid aja. 4-5 jilid macam tu lah ya. Syarah Mumti' ni banyak. Ya. 10 jilid kot macam tu lah. Ya. Tapi saya suka baca. Kerana buku tu dia banyak isu-isu kontemporer, isu-isu baru kan. Dan dia ambil pendapat yang paling kuat dalilnya di sisi dia lah. Kalau kita kata tak kuat, suka hati kita lah kan. Mungkin kita belajar ilmu yang berbeza. Tapi mengikut dia. Dan pendapat yang diutarakan mengikut pendapat dia sendiri. Yang dalam banyak hal bersesuaian lah. Ya. Dan yang kita lihat ada yang rajih juga lah. Atau buku fiqh yang kontemporer yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer ni kan. Banyak cedok daripada Syarah Mumti' pun. Kalau dia tak sebut pun ini pendapat Utsaimin, kita tahulah kan. Ya. Sebab tu setengah orang ni dia anti fiqh sunnah ni. Sebab dia kata fiqh sunnah ni fiqh Utsaimin, fiqh Albani ya. Sebab mereka ni ulama terkemudian. Jadi dia buat saringan. Biasalah benda normal ya. Dia tak timbul isu ya, benda-benda macam tu. Tapi dah orang dia otak dia dah macam tu, nak buat macam mana kan. Ya. Minded dia dah macam tu. Ya. Kata Ibn Utsaimin, ma sabata fil nafli sabata fil fardi. Saya ingat Ibn Qudamah pun sebut benda yang sama dalam bukunya Al-Mughni. Utsaimin dia ulang balik. Ma sabata fil nafli sabata fil fardi ya. Dia ulah isu apa lah saya tak ingat. Dia ada beberapa isu dalam bab ni. Tapi cerita dia gitulah. Boleh, tak ada masalah. Tapi berjalan solat fardu ni bukan hanya adalah hadis Aisyah ni, ada banyak hadis yang lain. Dulu saya pernah baca hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim. Very famous one. Ya. Hatta ada sebahagian tabi'in kata sunat berjalan ketika solat. Sunat berjalan tu bukan harus, sunat. Bila? Bila kita masuk masjid, imam dah rokok. Sunat kita takbir di pintu masjid, kemudian kita rokok
dan kita berjalan masuk ke dalam saf dalam keadaan kita semayang. Ya. Bukan harus dia kata sunat no. Ada. Kita tak nak jumpa pun, ada awak tak baca, bacalah buku-buku yang mendetail memang ada. Ya. Berjalan dia bukan isu semayang sunat, semayang fardu. Hak saya baca hadis Aisyah, dia semayang sunat. Nabi semayang di rumah. Tapi hak semayang fardu ada hadis Abi Bakrah. Ya. Dia masuk masjid, imam dah rokok. Nabi lah dah rokok. Dia pun rokok. Ya. Dakhalal masjid wan nabi raqi'. Faraka'a duna saf summa masya ila saf. Dia masuk masjid, Nabi dah rokok, dia rokok. Mana dia takbir, mana dia rokok. Kemudian dia berjalan masuk ke saf. Katanya sambil-sambil rokok dia berjalan. Kalau tengok berapa riwayat yang ada dah, saya pun tak ingat lah bab ni kan. Tapi begitulah nak cerita dia. Sambil rokok dia berjalan masuk dalam saf. Bila dah habis semayang, apa kata Nabi padanya? Nabi kata, zadakallahu harsan wala ta'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan passion kamu. Saya nak terjemah. Zadakallahu harsan. Maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kamu kekuatan untuk kamu. Harsan ni makna semangat. Makna kekuatan, makna macam itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kepada kamu harsan, mana kesungguhan nak belajar, kesungguhan nak beramal, macam itulah. Ya. Haris ni makna bersungguh-sungguh, beria-ria. Mana Nabi doa lah untuk dia. Tapi Nabi kata hujung tu wala ta'ud, dan jangan kamu ulang. Yang kamu ulang ni ada dua ihtimal ataupun sangkaan para ulama lah. Pertama, jangan kamu ulang mana perbuatan tu, kamu jangan buat lagi. Yang kedua, jangan kamu ulang solat ni. Sebab Nabi ada sebut dalam solat, dalam hadis yang lain, tak boleh semayang seorang belakang saf. Hadis Wabisah namanya. Sunnah Abi Daud. Nabi kata la salata liman yusalli khalfas saf. Tidak ada semayang bagi orang yang semayang di belakang saf. Kita kalau semayang seorang di belakang saf, seorang kita je, tak sah di sisi sebahagian. Saya tak majoriti lah. Tapi dia berpendapat begitu kerana ada hadisnya. Hadis Wabisah yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, tak silap saya. Nabi kata tidak ada semayang bagi orang yang semayang di belakang saf, yakni bersendirian. Dan ada hadis yang lain, Nabi tengok orang semayang bersendirian. Nabi menyuruhnya untuk kembali solat. Amarahun Nabi ayyu'idas solat. Memang ada hadis itu. Ya. Dan memang ada bab ulama bincang apa hukum orang yang semayang seorang di belakang saf. Sebahagian kata tidak sah. Dan yang kata tak sah termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata tak sah. Maksudnya kalau kita masuk masjid, kita seorang belakang saf. Tak sah. Itu nak buat macam mana? Ibn kata awak kena usaha masuk ke dalam saf. Melainkan kalau tak boleh masuk, teruk-teruk tak boleh masuk juga, harus untuk dia solat lid-darurah, kerana darurat. Tapi kalau masuk-masuk Allahu Akbar seorang memang tak sah di sisi beliau dan sebagai ulama yang lain. Tapi dia setahu saya tak majoriti lah. Majoriti kata sah. Kenapa majoriti kata sah? Hadis Abi Bakrah tu lah. Dia semayang seorang belakang masuk dalam sah. Bukan dia semayang seorang lah. Seorang tu. Tapi dia berjalan lah masuk kan. Tapi awal semayang dia semayang seorang. Ya. Ini perbahasan detail lah. Biasa kita tahu asas semayang ni sah belaka. Majoriti asas semayang sah. Ya. Dalam sah, luar sah, bersambung sah, terputus sah. Cuma kalau terputus sah tu pahala kurang, itu saja. Tapi tak menjejaskan semayang. Tapi segelintir ulama berpendapat begitu. Yang tegah-tegah macam Ibn Taymiyah, bab ni dia straight sikit. Ya. Ibn Taymiyah dia dalam fiqh banyak yang longgar. Bukan longgar lah, makna dia fleksibel. Tapi ada setengah isu dia ketat. Yaduru haisu yaduru nas. Dia bergerak mengikut bergeraknya nas. Mana kalau dia lihat rajih begitu, based on nas, dia ikut nas lah. Bukan saja-saja pandai-pandai dia ya. Tapi mostly dia fleksibel lah. Cuma ada lah setengah-setengah benda tu ya. Bab ni dia straight sikit.
bab semayang bersendirian. Saya tak tahu pasal apa dia tak ambil hadis Abi Bakar. Ada lah ulasan dia panjang lebar. Tapi kena tengok buku Majmu' Fatawa dia lah. Majmu' Fatawa dia tu dekat 30 jilid. Kok lebih 30 kot. Kalau orang baca sampai khatam, champion lah. Ya. Saya pun ada download buku dia. Ada 2 versi ya. Pasal tahqiq lain-lain. Kita kadang-kadang nak baca buku, bukan nak baca buku tu saja. Kita nak tengok ulasan kat bawah tu. Sebab tu kadang satu buku tu kita download 2-3 jenis. Hatta kalau kita beli pun. Saya dulu beli buku pun kadang sampai 2 cetakan. Nak tengok ulasan nota kaki yang ada oleh pentahqiq tu. Itu kadang bernilai tinggi tu. Orang ulas kat bawah tu. Ya. Berjalan dia tak ada kena mengenai solat fardu atau sunnah. Pasal dua-dua ada teksnya. Dua-dua ada contohnya. Pertama Nabi buat sendiri which is main sunat. Yang kedua sahabat buat Nabi ikrar. Mana sunnah juga. Sunnah takririyah lah. Ya. Dan memang ada setengah bab ulama bincang dia guna hadis tu. Ya. Jadi okey je. Dia tanya pendek saya jawab. Nak habis nak isyarat. Saya bagi faham kan. Ya. Dua berjalan jadi kalau ada keperluan berjalan dia is okey. Okey je. Semayang ni dia tak ada rigid sangat. Macam robot. Kerasnya batu kan. Handphone bunyi pun relax je. Ya. Saya semalam pun semayang. Asar. Handphone tu dalam poket. Tengah duduk pula tu. Oh punya susah nak keluarkan. Tiba-tiba dia bunyi. Aduh. Facebook keluar video tak apa-apa. Facebook kita tengok Facebook. Lepas tu kita dah tutup kan. Bila masuk dalam poket dia tertekan macam mana entah. Dia keluar page tu lah. Muzik kuat pula tu. Saya cepat-cepat keluar. Saya keluar. Saya dah tengok gitu. Facebook punya. Habis tu nak tekan kat mana kan? Tu. Ya. Tengok jugalah. Keluar tengok. Mana ada keperluan untuk bergerak, kita bergerak lah. Ya. Okey, kita semayang. Sah depan kosong. Bergeraklah, berjalan lah kan. Ni banyak berlaku juga. Terutama masa semayang Jumaat. Yelah semayang Jumaat kan masjid besar. Betul tak? Bila imam dah Allahu Akbar, belakang-belakang saf tak settle lagi. Dari sudut nak memenuhkan saf tu. Belakang naik ke depan, belakang naik ke depan, belakang naik ke depan. Kadang yang belakang tu dah kat takbir dah. Yang depan tu dah bergerak ke sana, depan kosong ni, dia kosong. Kita duduk belakang dia, takkan kita nak meloncat dia kot. Ya tak? Berjalanlah, pergi penuh kan. Ini banyak. Kat masjid mana baru, tuan-tuan boleh tengok. Kat bawah tu mungkin susah nak tengok sikit lah. Tuan-tuan naik tingkat atas, boleh tengok. Mesti sah banyak lopong. Pasal imam angkat takbir, member nak fadilat takbir Ratul Ihram imam, dia takbir lah. Sedangkan dia pun masih duduk naik saf. Jadi depan dia memang kosong. Ya. Tapi tak apalah kan. Sah aje. Bukan kata tak sah semayang. Okey, nak cerita berjalan. Tak ada keperluan berjalan lah. Ya. Kemudian yang ketiga qatlul mu'zi fi solat. Membunuh apa-apa yang menyakitkan dalam solat. Ya. Yang Nabi perintahkan 2, al-hayyatu wal-aqrab. Itulah ular dan kalajengking. Hatta Al-Imam Ahmad rahimahullah dia kata kalau kita bunuh haiwan itu, kita boleh sambung balik semayang walau tol. Dia panggil apa? Walaupun lama, walau talal faslu. Walaupun lama waktunya. Ya. Hambali bab ni dia agak open sikit. Mana tahu, tengok kalau jengking kan. Nak ketuk dia lari. Cari-cari duduk bawah kapet ke apa kan. 10 minit baru dapat. Lama dah tu. Masuk sambung semayang balik. Ada ulama yang kata that is okay. Pasal Nabi kata bunuh. Amaran Nabi biqatli al-aswadai fi salat. Al-hayyati wal-aqrab. Ada Abi Daud daripada Abi Hurairah. Nabi memerintahkan supaya kita bunuh 2 haiwan yang hitam. Satu kalajengking, satu ular. Mana boleh bunuh, Nabi suruh.
Jadi sambunglah sembahyang balik dia dah. Tapi sebagai lain kata tak boleh lah. Standard mazhab Syafi'i, kalau waktunya sekejap dan kita tak bergerak lebih daripada 3 kali, boleh sambung. Tapi kalau lebih tak boleh lah. Mana tengah semayang kan, nampak ada ketuk pop, boleh semayang. Tapi kalau kita dah keluar, ya. Dan setahu saya Hanafi juga, kerana dia kata bila kita dah pukul haiwan tu dan kita keluar daripada perbuatan yang bukan solat. Hanafi ni dia agak open dalam bab ni. Di mana kalau kita bergerak pun, dia lebih 3 kali pun tak apa, 10 kali, 20 kali pun tak apa. Selagi mana bila orang tengok kita nampak masih dalam solat. Yang tak bolehnya bila kita buat benda tu nampak kita dah tak solat lagi. Itu tak boleh. Al-khuruj an hayatis solat. Itu kaedah dia. Bila kita keluar daripada keadaan kita semayang, tak boleh. Kalau tidak tak apa. Ya, Maliki pun setahu saya begitu juga. Dia agak open lah. Bergerak ni dia tak berapa ni sangat. Syafi'i saya tak boleh. Salas, khutawat, mutawaliyat. 3 pergerakan yang bersambung-sambung. Tak boleh. Saya personally buat pergerakan ni saya beri open. Sebab saya baca buku fiqh yang pelbagai dan saya baca buku fiqh sunnah kontemporer. Saya lihat bilangan ni memanglah ada ulama dapat begitu, tapi sebagainya tidak. Ya. Dan saya boleh kata majoriti lah dia agak open dalam bab pergerakan. As long as kita masih dalam solat. Tapi dalam bab pukul tadi dia terkeluar sebab perintah Nabi tu. Ya, tapi kalau dah lama sangat semayanglah balik. Kalau boleh. Terpulanglah tengoklah ilmu kita macam mana. Ilmu sejengkal, amat sejengkal. Ilmu sehasta, amat sehasta. Kita jangan ikut ilmu orang. Dan dikiaskan ke atas perintah Nabi itu haiwan-haiwan yang lain. Ya. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, kalau kita tahu Az-Zahiri dia tak ada guna kias. Tapi beliau dalam Al-Muhalla mengatakan harus membunuh nyamuk ketika dalam solat. Saya tak tahu pasal apa dia kata harus. Dia kias atau hadis yang mana. Tapi kita tahu membunuh haiwan yang walaupun tak berbisa macam ular ataupun kalajengking, tapi dia boleh memudaratkan. Hatta kalau mengganggu, tak mudarat tapi ganggu juga macam nyamuk boleh. Bunuh kan. Darah nyamuk tak darah nyamuk? Darah nyamuk okey. Ya. Darah nyamuk ni tuan-tuan, kalau ada satu bakul pun dia is okey. Mana tahu gigit pop darah. Gigit pop darah. Lalah. Besar tapak tangan darah nyamuk dekat bahu dia. Contoh mana tahu kan. Sah semayang. Darah nyamuk tu. Sah. Jangan tengok darah tu najis tak najis. Memang segelintir ulama kata darah ni betul-betul najis, darah haid saja. Contoh Qardawi, dia kata darah betul-betul najis, darah haid. Itu yang diijma'kan. Darah-darah lain ni dia kata khilaf. Dan pendapat peribadi dia tidak najis lah. Jangan tengok dari sudut najis tak najis. Ulama yang itu. Kita ambil kalau najis. Mazhab Syafi'i najis. Darah nyamuk najis. Tapi darah yang tidak mengalir pada haiwan-haiwan yang kecil, bukan hanya sedikit dimaafkan, banyak pun dimaafkan. Yu'fa an qalilihi wa kathirihi. Itu yang di standardkan dalam mazhab Syafi'i. Darah-darah yang tidak mengalir pada haiwan-haiwan yang kecil dimaafkan, sama ada dia sedikit sama ada dia banyak. Mana nyamuk kalau dia gigit tu ada 100 ekor nyamuk, pong. Ataupun berkali-kali, penuh darah nyamuk kan, dimaafkan. Kerana nyamuk darah dia tidak mengalir, banyak dimaafkan. Kalau sikit sepakat, dimaafkan. Kalau banyak khilaf, tapi yang paling standard ialah masih dimaafkan. Bab darah tidak mengalir ni dia ringan sikit. Ya. Hatta Imam Syafi'i tuan, kalau kita baca buku dia, lari ikut darah pula. Tak apa kan. Pasal pergi ikut darah. Pasal pukul tadi kan. Pukul ular, pukul kala. Lari pergi pukul nyamuk. Lari darah. Okey. Related lah ya. Macam Imam Syafi'i, okey, darah pada haiwan yang tidak mengalir darahnya. Mana haiwan kecil tu kan. Kalau sikit, dimaafkan. Sepakatlah. Tahu saya bukan Syafi'i saja, yang lain pun sama. Of course lah kalau dia melihat itu tidak najis. Lagilah macam Qardawi ya. Macam standard mazhab Hambali, darah-darah yang keluar daripada bukan hanya nyamuk, kalau haiwan tu yang halal dimakan macam ayam apa semua dia kata tak najis.
Tak silap standard lah Hambali, siapa lupa. Baik. Jadi hok kata tok najis tu tak ada isu lah. Ni hok kata najis. Mazhab Syafi'i umpamanya. Kalau dia daripada haiwan yang kecil-kecil, darahnya tidak mengalir. Kalau sedikit, sepakat dimaafkan. Kalau banyak, khilaf. Tapi yang standard ialah dimaafkan juga. Tapi kalau darah, hok mengalir. Tapi selain daripada anjing dan babi, darah ayam, darah ikan, darah kambing, macam itulah ya. Darah yang mengalir pada haiwan yang besar, tapi bukan anjing dan babi ya. Kalau kita lihat Imam Syafi'i pun dia ada berbagai-bagai. Kita lihat dalam Al-Um dia cakap lain. Lihat dalam Al-Buaiti dia cakap lain. Padahal dua-dua ni buku baru dia. Fatwa baru dia lah. Dan kalau kita lihat Qaul Qadim dia dalam buku yang Qadim-Qadim dulu yang ulama buat main, ini pendapat lama Imam Syafi'i lain juga. Ya, kalau Qaul Qadim dia kata dimaafkan. Dimaafkan. Mana kata kalau sedikit dimaafkanlah. Ya, kalau banyak tak dimaafkan. Nah, itu Qaul Qadim dia. Qaul jadi dia yang baru pula dalam Al-Buaiti dengan Al-Um dia beza-beza pula. Saya tak ingat mana satu. Tapi sebahagian dia kata kalau besar tapak tangan dimaafkan. Lebih daripada itu tak dimaafkan. Kira banyak lah kalau besar tapak tangan. Al-Kaf mana dimaafkan lah. Ya. Dan satu lagi pendapat bukan saya lupa. Dari 3 pendapat. Satu tak dimaafkan langsung. Dia straight. Tak dimaafkan langsung. Tak silap Qaul Qadim dia kot. Ya, tak dimaafkan langsung. La yu'fa an qalilihi wala kathiri. Tak dimaafkan sama ada sedikit atau banyak. Agak straight lah. Tak silap Qaul Qadim dia. Qaul jadi dia ada 2. Al-Um dengan Al-Buaiti. Dua-dua ni beza-beza lah. Sebahagian dia kata yu'fa an qalilihi wala yu'fa an kasirihi. Dimaafkan sedikit, tak dimaafkan banyak. Longgar sikit. Ada satu buku dia lagi dia kata yu'fa madunal kaf. Dimaafkan jika lebih sedikit daripada tapak tangan. Mana daripada straight dia longgar. Darah ni dia ni juga kan. Walaupun dia melihat najis tapi ada kelonggaran lah di situ ya. Tapi kalau nyamuk tak ada apa. Dia macam mana ada istilah dia? Apa yang darahnya tidak mengalir. Dia panggil apa? Nafsun sa'idah. Tak ingat. Tapi cerita dia begitulah ya. Nyamuk okey. Ya. Tuan-tuan tengah semayang pukul lah. Ada darah pun tak apa. Pasal darah nyamuk ni diberi kemaafan. Mana tak batalkan solat lah. Pasal najis kan. Kita dulu belajar syarat sah semayang. Mesti bersih daripada najis pada badan, pada pakaian dan pada tempat solat kan. Itu di majoriti lah. Kerana kita anggap membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada najis itu syarat sah. Mana kalau ada najis tak sah. Tapi sebagai ulama dia kata bukan syarat sah, syarat wajib. Macam yang standard dalam mazhab Maliki, Imam Malik kata dia bukan syarat sah. Semayang dalam keadaan pakaian bernajis sah, tapi berdosa. Ya. Dia ada beza tu. Jadi bagi yang kata syarat sah dia straight lah sikit. Tapi bagi yang kata bukan syarat sah, bukan kata longgar, straight juga. Dia kata berdosa, tapi ia tidak menjejaskan solat. Dan sebenarnya bukan Imam Malik saja. Sebelum beliau dah ada tabi'in yang keluarkan pendapat itu. Antara Sa'id bin Jubair, bila dia ditanya kan, semayang sah tak kalau ada najis? Ya. Su'ila amma yusalli wa ala badadihi najasah. Kalau orang tu semayang pada badan dia ada najis, sah tak? Apa jawab dia? Dia kata akhbirni bi ayatin fi kitabillah amara an yuksal as-saub minan najis. Cuba membagi tahu aku dalam ayat Quran, ada tak Allah Taala suruh dicucikan pakaian daripada najis? Yang ni untuk solat, ada tak?
Ada, bukan tak ada. Tapi tak tahulah kan. Mana dia kata tak ada. Sa'id bin Jubair. Dan ada juga pendapat di sana kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun sama juga. Dia melihat bukan syarat sah semayang, tapi syarat wajib. Ada dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Abdul Razak. Kita nak tengok fiqh sahabat Nabi dan tabi'in, kita tengok dalam Musannaf. Ya. Kitab sunan tu banyak musnad kepada Rasulullah. Mana nak hadis Nabi lah. Dan sebagainya mauquf, iaitu hadis sahabat kan. Tapi kalau fiqh sahabat memang kita tengok Musannaf sama ada Abdul Razak atau Ibn Abi Syaibah. Itu memang dipenuhi dengan fiqh pada sahabat Nabi. Ya. Dan memang kita tak boleh rujuk buku itu semata-mata untuk hukum lah, tanpa kita melalui atau menyaringnya dengan fiqh. Tak boleh, pasal sahabat ni kadang-kadang satu isu sampai 2-3 dia punya pengamalan. Ya. Tapi jaranglah kita baca buku tu kan. Mungkin tuan-tuan dahulu nak baca untuk kita tengok lah, boleh je. Ya. Baik, 3 kan. Jadi boleh aja tuan-tuan nak bunuh apa-apa kan. Nabi tengah semayang tuan-tuan, ada Ali bin Abi Talib dalam sunat Abi Daud, kala jengking gigit dia. Dia pun pukul selipan. Lepas tu Nabi marahlah kat kala jengking tu kan. Saya tak ingat teks dia, tapi Nabi macam marahlah. Wailul lil aqrab, celakalah bagi aqrab. Aqrab ni kala lah. Ya. La ya'rifu, lam ya'rif nabiyya wala rasulah. Akamakat. Dia ni tak kenal Nabi ke Rasul. Dia gigit aja. Itulah cerita dia. Ya. Okey, 3 kan. Qatlul mu'zi fi solah. Membunuh perkara yang menyakiti dalam solat. Yang keempat, al-busaq. Fil mindil au as-saw. Itu pun dibenarkan. Meludah pada baju atau pada kain sapu tangan. Ya. Practically tak tahulah Rasulullah melakukan atau tidak, tapi memang Nabi perintahkan dalam hadis Jabir. Di mana Nabi kata, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Bila seseorang itu semayang, dia bermunajat kepada Tuhannya. Riwayat lain, "Fa innallaha qibala wajhihi." Allah Taala berada di hadapannya. Itu hari tu yang debat Salman Ali dengan Nodruh, hadis ni yang panas tu. Allah di hadapan, pakai hadis ni ya. Fa innallaha qibala wajhi, Allah di hadapan wajahnya. Dan ada riwayat lain, fa innallaha bainahu wa baina qiblati, Allah Taala di antara dia dan kiblatnya. Ada dalam lafaz itu ya. Tapi poin saya bukan tu, pasal ni bukan kelas akidah. Lepas tu Nabi kata, ya. Fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi wala ka yasarihi tahta rijlihi yusra fa in ajilat bihi badiratun falyakul hakaza summa tawwa sawabahu ba'dahu ba'dan. Jadi Nabi kata, bila kamu semayang, kamu menghadap Tuhan, Tuhan berada di hadapan kamu, ya. Mana begitulah cerita dia. Jadi Nabi kata, jangan kamu ludah ke depan lah. Dan jangan juga ke sebelah kanan. Tapi hendaklah ke sebelah kiri. Dan dipijak dengan kakimu. Mana ludah? Pijak dengan kaki. Ini konteks Nabi lah ya. Kita tak boleh buat lah kan. Dan kita tak buat pun. Pakaikan sangat lah. Ya, sebab tu saya ada kain sapu tangan je. Ya. Tapi boleh pakai ni. Nabi kata, kalau tak boleh nak ludah, fa in ajilat bihi badiratun. Kalau ada sesuatu kesegeraan, tak ada nak ludah, tahu nak bersin lolo dah, inguh nak tubik lolo dah, contohnya air liur meleleh dah, Nabi kata falyakul hakaza, maka kamu buat begini. Maksudnya ambil kain, semua tawasau bau ba'dahu ba'dan, lipat pada ludah tu, lipatlah bajunya. Dan boleh juga ujung kain baju kita. Ya, macam tu ya. Ada seorang tu dia kata tak boleh ni, tak boleh ludah, tak boleh sehinguh, tak boleh lap, apa-apalah dengan ujung baju. Dia kata penyebab kefakiran. Tak tahu siapa? Tekan YouTube. 5-6 tahun lepas famous.
Video tu famous juga. Ada juga orang kritik tu. Tuan punya yang cakap tu pun famous juga. Tapi tahu saya sampai hari ni dia tak tarik lagi kot. Dia dah tarik saya tak tahu lah kan. Ada 15 perkara yang membawa kefakiran. Salah satu itulah. Ada sampai orang lain lah. Time matahari tenggelam, jangan duduk depan pintu. Malam-malam jangan biar pinggan mangkuk dalam sinki. Apa lagi ya? Tuan-tuan tengok sendiri dalam YouTube tu. Saya ingat ada lagi kot. Saya personally tu, messenger dia. Saya kata Ustaz, saya nak minta Ustaz. Pak Ustaz ajar ni mana dalil ya? Dia cerita lama dah ni. Masa saya buat master tu, 8 tahun lepas. So dah ada Facebook dah. Kan? Dia jawab. Setengah Ustaz tak jawab. Dia jawab. Tapi dia bagi kulit buku kat saya. Dia snack kulit buku, dia hantar kat saya. Saya cakap dia, saya bukan nak kulit buku Ustaz. Saya nak dalil. Lepas tu dia tak jawab habis sudah. Ini mesti Wahabi dia kata ni. Apa ajar khurafat pada orang. Saya ingat saya dah 20 tahun kot dolak gini kot. Tak fakir-fakir lagi pun. Kaya dak lah, kaya dak. Tapi miskin belum lagi lah. Cuma ya sebilah lah. Kepek. Jadi boleh lah. Hujung baju boleh, ni pun boleh. Mana kita meludah, mengeluarkan hingus atau apa-apalah. Boleh saja, boleh saja. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Saya ni standby pasal saya memang ada resudung. After operation itu tak ada lah sangat. Tapi sebelum tu memang saya hidung berair aja. Bukan berair meleleh ke apa. Rasa nak sing sama. Tak bersing tapi nak sing sama. Saya tuan 24 jam ni. Tidur malam pun sebelah ada lagi ni. Kadang tak sing sangat pun tapi standby. Kena buat lap muka macam-macam lah kan. Jadi ni keperluan saya ni. Saya kalau keluar rumah tak ada benda ni kan. Mindi lah orang Arab kata. Mak Saleh kata apa? Sapu tangan lah. Handkerchief. Handkerchief. Okey. Berapa dah tu? 4 kan? Yang kelima. Sampai situ. Hari tu rasalah saya tu kuliah. Bukan, satu lagi. Daf'ul mar fi solah. Bila kita sembahyang orang lalu. Sampai situ hari tu. Rasanya tak silap saya. Boleh tolak. Sebab tu dia kata daf'u al-mar fi solah. Kita tolak orang yang lalu di hadapan kita solat. Harus. Ya. Bukan banyak kali pun. Tolak je lah. Mana tahu banyak kali. Lalu tolak. Tapi Nabi benarkan sampai 2 kali. Falyamna'hu wa in aba falyamna'hu wa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kamu tahan dia. Kalau dia nak masuk juga, kamu tahan lagi. Kalau dia nak masuk juga, hendaklah kamu memeranginya. Kerana dia adalah syaitan. Mana jangan benar juga. Kalau 10 kali, 10 kali. Tolak dia bagi sampai jatuh. Saya tak tengoklah syarah hadis. Pendetilan falyuqatilhu. Hendaklah dia atau kamu memeranginya. Memerangi itu sampai tahap macam mana. Sebab saya baca buku fiqh. Buku fiqh ni dia guna hadis untuk jadi dalil saja. Dia tak ada explain more. Kalau nak tahu huraian detail hadis tu kena tengok buku syarah hadis lah. Ya. Saya pun tak tengok secara detail. Falyuqatilhu mana kamu lawan dia. Kamu jangan benarkan. Betul-betul jangan bagi. Ya. Tak adalah kalau kamu memeranginya maksud kamu bunuh dia. Kamu itu. Tapi tak tahulah sampai tahap mana. Kena tengok buku syarah hadis. 5 kan. Daf'ul mar. Khal'un na'li. Sama juga. Kita buka kasut. Ketika semayang harus. Ataupun hal seumpama itu. Mana tahu tengah semayang nak buka jam. Tengah semayang nak buka spek. Tengah semayang nak buka kopiah. Apa-apalah. Tapi jangan buka kain pula. Batal lah semayang aurat. Mana kita buka sebahagian daripada apa-apa yang ada pada badan kita. Lil hajah untuk keperluan. Hadis ni memang Nabi buka kasut sajalah. Tapi boleh dikiaskan di atas perkara lain yang serupa. Pasal Nabi pernah semayang, dia buka kasut. Sahabat pun buka kasut. Hadis Abu Sa'id Abi Dawud. Very famous one. Kemudian bila habis semayang, Nabi marahlah sahabat dia. Ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum. Pasal apa kamu buka kasut semua ni?
Ra'ainaka khalaqtana alaika fa khalaqna ni'alana. Kami lihat kamu buka kedua kasut kamu. Kami pun buka dah kesemua kasut kami. Ya. Nabi pun kata atani Jibril fa akhbarani bi anna fihi ma qazaran. Tadi masa semayang Jibril datang beritahu aku di kasutku ada najis. Ya. Baik tak payahlah buat lagu-lagu kasut apa gitu gini kat kepala, tak payah. Ya. Kalau betul-betul kasut Nabi dah is okey. Ya tak? Takat logo. Ya. Dia tuan-tuan, kopiah, serban, jubah, apa-apa yang dipakai oleh Rasulullah, dia bukan sunnah syar'iyah, dia sunnah jibiliyah. Ni kita belajar masa saya dulu masa first year, mesti dah belajar dalam subjek usul fiqh, jenis-jenis sunnah ni. Sunnah ni bukan belajar hadis saja. Bukan belajar fiqh saja. Kalau belajar dalam fiqh, sunnah ni dalam konteks sunat. Kalau belajar hadis Nabi, sunnah ni dalam konteks hadis-hadis Nabi itulah. Hadis marfu' macam tu. Perbuatan Nabi, kata-kata Nabi. Sunnah dalam usul ni dari sudut sumber. Sunnah kan ada banyak konteks. Kan? Sumber pertama Quran, kedua sunnah. Kita bincang hak tu lah. Ya. Kata-kata Nabi duduknya di mana? Perbuatan Nabi duduk di mana? Pemakaian Nabi, pemakanan Nabi duduk di mana? Itu jibiliyah. Jibiliyah ni makna customs. Adat. Apa yang Nabi pakai ialah apa orang Arab pakai pada waktu itu. Dan bukan Nabi seorang, nama buat adat. Nabi seorang pakai jubah. Orang lain tak pakai jubah. Ke Abu Lahab pakai baju Melayu. Abu Jahal pakai kurta. Dia pakai jubah juga. Ya. Melainkan kalau ada khususiyah, specialty, privilege, memang Nabi seorang yang ada, itu lain. Ya. Jadi kalau boleh buktikan, yang mana kalau kita tanya sampai hari ni, ada tak khususiyah capal Rasulullah? Ada tak? Na'lun Nabi halahu khususiyah. Is there any privilege regarding to the capal of the Prophet? Ada tak? Mana kata selipan Nabi tu ada khususiyah tak? Mana dalil yang menunjukkan bahawa Nabi seorang pakai macam tu? Tak ada. Pemakaian ni dia adat. Apa yang Nabi pakai, orang Arab pakai macam tu juga. Bukan hanya Rasulullah, bukan hanya sahabat, bahkan orang musyrikun pun sama juga. Tak ada apa-apa. Dia tak? Kita nak agungkan logo tu, konon-konon logo ataupun bentuk capar Rasulullah lah. Ya. Tapi sadly, bukan seorang pakai macam tu. Sahabat pun pakai macam tu juga. Tapi sahabat okey lagi kan. Kok Abu Jahal pakai macam tu juga. Nah, ya betul tak. Ya. Tapi biarlah kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi cerita dia begitu. Kena najis Nabi buka. Ya. Berapa dah tu? 6 kan? 6 6, 7. Yang ketujuh, iltifat. Berpaling. Berpaling pun kalau ada keperluan tak apa. Dalam banyak hal Nabi larang berpaling ketika solat. Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Istisqa, dia kata ada 2 berpaling. Iltifatan. There are 2 types of berpaling. Panggil apa? English saya lupa. Panggil apa ni? Turn right, turn left. Ya. Ada 2. Satu iltifat ar-ra's. Palingan kepala. Satu lagi iltifat al-basar. Berpaling mata. Yang mana dua-dua ni untuk hajat harus, tanpa hajat makruh. Satu lagi memang tak boleh buat lah. Dia panggil al-iltifat bil badan. Yang mana al-iltifat bil badan dia panggil al-inhiraf. Berpaling dengan tubuh badan. Itu inhiraf lah. Mana dia batas mayang. Tapi kalau kepala, mata dia tak batal. Dia makruh je dia punya tu. Kalau tak ada hajat lah. Tapi kalau ada hajat tak. Dan memang Nabi larang lah. Aisyah tanya Nabi dan Sahih Muslim, berpaling dengan mata lah. Al-iltifat bin nazar. Macam mana? Nabi kata huwa ikhtilasun yakhtalsuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah sambaran syaitan ke atas solat-solat seseorang hamba. Maksud syaitan main dengan mata kita lah, nak bagi kita tak khusyuk.
Sebab tu mata jangan melilau. Mata kita ni sama ada dua saja. Satu tengok di tempat sujud, yang kedua tengok di hadapan kiblat. Dua ni antara yang dibolehkan lah. Harus. Imam je tengok depan ustaz. Makmum tak sunat tengok depan ataupun macam mana. Sama saja. Imam ke makmum ke. Sebenarnya dalam konteks melihat di mana ketika solat tidak ada yang sahih. Tak ada. Sebab tu masing-masing ulama masing-masing pendapat yang berbagai-bagai. Ya. Majoriti kata tengok di tempat sujud lah. Kalau kita qiyam. Kalau kita rokok. Kalau kita duduk antara dua sujud. Dan kalau kita tasyahud juga. Ya. Adapun ketika kita sujud, tak boleh lah nak tengok tempat sujud. Pasal tempat sujud kena dahi. Tengoklah hidung kita. Ketika tasyahud ujung, kita tengok jari. Dan ketika salam, kita tengoklah tempat kita berpaling. Takkan mata kot ni paling kot ni, susah juga kan. Macam itulah cerita dia. Tapi kalau orang belajar in detail, dia tahulah mana hadis tu tak berapa. Dan ulama ada berbagai-bagai. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah sunat tengok depan bila qiyam. Makmum ke, imam ke tengok depan. Ya. Ada dalil-dalilnya. Ala kulli hal, semuanya dibolehkan, harus. Ya. Cuma mazhab Syafi'i sunnah macam itulah, lebih kepada tempat sujud. Dan dia lebih menjaga mata kita lah daripada melilau-lilau. Ya. Jadi kalau semayang mata melilau, itu tak ada tu. Tak ada dalam mazhab mana-mana pun. Itu mazhab sendiri. Dan boleh menjejahkan semayang. Kita tak khusyuk kan. Ya. Iltifat boleh ya. Nabi tengah semayang ketika pemusafiran. Nabi tengok atau berpaling ke suatu jalan. Katanya masa tu masa bukan masa berperang, tapi masa saat-saat yang macam tu lah. Di semayang Nabi tengok jalan. Jadi boleh ya. Tengoklah macam mana kan. Okey, lagi dibolehkan 6 kan? 7. Dia ada berbelah-belah, saya baca 10 kan. Berapa tu 7 kan? Yang ke-8 dipanggil Ghamzun Naim. Ini ada famous dalam buku-buku fiqh. Klasik baik, kontemporer baik. Ghamzun Naim, menyentuh orang yang tidur. Dan dikiaskan ke atas apa-apa sentuhan yang perlu lah. Sentuh handphone. Termasuk lah tu. Ya. Tapi dalam konteks hadis, menyentuh orang yang tidur. Kerana Rasulullah SAW, bila dia semayang, Aisyah di hadapannya. Melentang di kiblat Rasulullah. Jadi bila Nabi nak turun sujud, Nabi sentuhlah dia. Ya. Maka dia pendekkan kaki dia. Nabi sujud. Bila Nabi bangkit, dia panjangkan balik kakinya. Ya. Kuntu anam baina yadai Rasulillah wa huwa yusalli. Setengah riwayat, wa kuntu a'taridu alaihi i'tiradul janazah. Aku semayang di hadapan Rasul. Aku tidur di hadapan Rasulullah. Setengah riwayat, aku berbaring seumpama berbaringnya seorang jenazah. Melentang. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Bila Nabi nak sujud, dia cuik aku, dia sentuh aku. Aku pun membekukkan kakiku. Fa idza qama basattuhuma. Bila Nabi bangkit, aku luruskan balik. Ya. Itu yang majoriti ulama kata, bila kita semayang, jika di hadapan kita ada wanita, tak batas semayang. Majoriti, tapi segelintir dia kata batas semayang. Kalau kita tengah semayang, perempuan melintas depan, batal. Perempuan yang haid, mana orang yang dewasa lah, batal. Dan yang berpegang begitu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bab ni dia straight sikit. Dia tak pakai hadis Aisyah yang tidur melintas depan Nabi. Kerana katanya itu keuzuran. Aisyah tak ada tempat lain nak tidur, situ ada boleh tidur. Keuzuran tak apa, tapi dalam konteks biasa tak boleh. Kerana dia relate dengan hadis Abu Zar tu. Hadis Abu Zar yang Nabi kata yaqta'u salatal mar'i al-himar wal mar'atul haid wal kalbul aqur. Itu hadis Bukhari atau Muslim, hadis Abu Zar. Nabi kata membatalkan sembahyang seorang itu jika lalu di hadapannya himar.
keldai. Perempuan yang haid, yang dewasa. Dan juga anjing hitam, al-kalbul aqur. Dia tak boleh batal semayang. Hak ni qauli, kata-kata Nabi. Hak Nabi semayang Aisyah tidur tu fi'li, perbuatan. Kata-kata dengan perbuatan, kata-kata lebih strong. Dia ambil kata-kata. Kata-kata ni larangan. Hak ni dia tak boleh nak ni. Lagi satu, hak perbuatan ni, selain daripada dia fi'li, ada keuzuran di situ. Macam saya sebut dululah. Sebagai ulama tuan-tuan, kalau bercanggah antara kata-kata Nabi dengan perbuatan, didahulukan kata-kata. Perbuatan ni banyak ihtimalat, banyak sangkaan, banyak benda kita boleh tafsirkan. Nabi larang, tiba-tiba Nabi buat. Mesti ada keuzuran-keuzuran tertentu. Macam tu. Macam Nabi larang kencing menghadap atau membelakangkan kiblat. Itu Nabi larang. Mulut tau. Qauli, lisani. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Kita pernah bincang dulu ni dalam bab qada hajat. Tapi ada satu perbuatan Nabi, Ibnu Umar kata dia tengok Nabi kencing membelakangkan Kaabah, menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi hak Nabi larang qauli, Nabi buat fi'li. Pertama, qauli dengan fi'li memang qauli strong, tu sepakat para ulama. Tapi pendekatan dia macam mana? Sebahagian dia jamak. Macam mazhab Syafi'i dia jamak, dia sekali kan. Yang larangan tu dia tak diharam, dia makruh. Pasal Nabi larang, tiba Nabi buat. Mana tak haram lah. Tapi ada konteks dia lah dalam bangunan. Pasal hak Ibnu Umar tengok Nabi tu dalam bangunan, dalam rumah Maimunah. Tapi sebagai ulama dia straight. Macam Ibnu Qayyim dia kata tetap haram, tak boleh. Dalam bangunan tu, pertama dia fi'li, dia perbuatan. Yang kedua, ada keuzuran. Nabi buat begitu kerana ada keuzuran. Sama dalam konteks ni pun. Hak Nabi sebut, perempuan membatalkan semayang. Tapi perbuatan Nabi tu, itu fi'li, perbuatan. Aisyah bagi tahu. Bila qauli dengan fi'li, qauli lagi strong. Fi'li tu ada keuzuran. Jadi dia kata. Jadi Ibn Taymiyah bab ni dia straight sikit. Kalau kita semayang, perempuan lalu memang batal lah. Tapi majoriti tak. Okey, berapa dah? 8. 8 9. At-tasfiq lin-nisa. Tepuk. Juga diharuskan ketika semayang. Kerana memang ada riwayat ataupun ada peristiwa sahabat ni dia semayang bersama Nabi, kemudian orang tu bersin. Dan sahabat tu nama Muawiyah bin Al-Hakam. Hak tanpa hamba tu, kemudian nak bebaskan hamba tu, dia bawa jumpa Nabi. Nabi tanya, Aina Allah fis sama'. Muawiyah tu lah. Adik panah hari tu Salman dengan Nodro tu, adik Muawiyah bin Hakam ni lah. Jadi ada orang bersin, dia kata yarhamukallah. Jadi tak boleh tu kira macam bercakap. Bila orang dengar, masa tu dah tak boleh bercakap. Dekat awal boleh kan? So, dia pun marah lah. Dia pun semua tengok dia. Faltafatan nasu ilayya. Manusia semua tengok kat aku. Bila aku tengok, dia pun dah tengok kat aku katalah, ma balukum tanzuruna ilayya. Pasal apa kau tengok aku? Lagi dia pun ni marah, dia pun tepuk. So dia diam. Bila dia pun dah tepuk, aku diam. Aku diam. Dan bila habis semayang tu, Nabi ajar dia. Nabi kata, inna hadis salah la tasluh li syai'in min kalamin nas wa innama hiya. Macam saat dia tu lupa. Nabi kata semayang ni tak boleh bercakap. Tapi ia dalam bentuk innama hiya at-tasbih. Wa takbir wa qiraatil Quran. Semayang ni ialah tasbih, takbir dan baca Quran. Itu Muawiyah. Tepuk boleh. Kemudian ada hadis sahabat Sa'ad Sa'idi, Nabi kata idza nabahu syai'un min salatihi falyusabbih lirrijal wat tasfiq lin-nisa. Nabi kata bila berlaku suatu kesilapan, orang lelaki dia tegur imam ni dengan tasbih. Subhanallah. Perempuan tegur dengan tepuk. Katanya rentetan daripada peristiwa tu juga. Bila sahabat dah tepuk, habis sembahyang, Nabi bagi tahu juga sahabat jangan tepuk. Tepuk ni untuk wanita. Tapi mazhab Maliki tetap mengharuskan tepuk untuk lelaki.
Jadi lelaki ni dia boleh dua lah. Dia boleh tasbih, dia boleh tasbih. Dia boleh tasbih, dia boleh tepuk boleh juga. Tengoklah macam mana. Tapi majoriti kata lelaki subhanallah. Kalau dia salah perbuatan atau perkataan. Cuma perkataan ni dia boleh dua. Satu, tegur dengan perkataan juga. Contoh dia salah baca, kita tegur dengan perkataan juga. Dan kita boleh juga tegur dengan subhanallah. Tapi kalau perbuatan mesti subhanallah lah. Macam tu. Jadi yang ke-9 tadi tepuk Jadi kalau ada keperluan, okey, tepuk boleh. Ya. Dibenarkan. Kalau untuk tegur imam, confirm boleh. Untuk wanita terutamanya. Tapi kalau lelaki pun ada keperluan, tasbih tak jalan juga, tepuk lah. Boleh aja. Pasal ada ulama yang berkata begitu. Ya. Imam subhanallah tak dengar. Subhanallah lagi sekali tak dengar. Subhanallah lagi sekali tepuk. Dia buat dua-dua. Mazhab ni pun dia buat. Saya personally kata harus. Kerana tasbih dan tepuk dua-dua ada kaedah menegur. Memang lelaki subhanallah, perempuan tasbih. Tapi jika ada keperluan, Imam Malik kata okey. Lelaki juga boleh tepuk. Bafiq dia furung kan. Ada orang kata tak boleh. Mazhab Syafi'i mesti tasbih. Saya ada list yang panjang tau. Yang kita sudah tidak beramal dengan mazhab Syafi'i lagi. Tapi bab ibadat banyak Syafi'i lah. Katanya begitu. Tapi kalau muamalah banyak tak ada. Okey, dan yang 10 akhir sekali ialah al-isyarat. Isyarat ya. Di mana masa kita sembahyang boleh bagi isyarat. Isyarat yang ada dalam teks ialah dengan mengangkat satu jari atau mengangkat telapak tangan. Dua-duanya hadis yang sabit, itu hadis Ibnu Umar, Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi ni bila dia semayang, dulu-dulu orang bagi salam, dia jawab. After dilarang bercakap, Nabi dah tak jawab lagi. Nabi cuma mengangkat satu jarinya atau mengangkat telapak tangan. Mana kalau bagi salam, Assalamualaikum, kita tak boleh jawab. Ada juga sebagai ulama kata boleh jawab, Wa'alaihis salam. Jangan wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam. Ada yang kata begitu, tapi setahu saya segelintir saja. Majoriti kata sunnah seumpama yang dilakukan oleh Nabi, itulah dengan mengangkat tapak tangan atau satu jari. Mana isyaratlah kita isyarat. Clear ya. Ibnu Umar tanya, Ibnu Umar ditanya, macam mana Nabi jawab? Rafa'a yadahu wa basata kaffah. Dia mengangkat tangannya dan melapangkan tapak tangannya. Kaf ni tapak tangan lah. Ya. Setengah riwayat wa asyara bi isbihi. Dia mengangkat satu jari. Sebab tu ulama dikhilaf, kalau orang semayang sunat tak kita bagi salam? Majoriti kata tak sunat. Tak sunat. Ya. Tapi harus. Maksudnya kalau kita nak bagi salam harus. Tapi mazhab Syafi'i makruh pasal dia kata akan mengganggu orang yang solat. Tapi antara makruh dan harus lah. Haram tidak sama sekali. Dan ada juga yang kata sunnah. Pasal memang ada beberapa riwayat sahabat bagi salam pada Nabi pada waktu yang telah diharamkan bercakap. Dan Nabi menjawabnya dengan isyarat. Mana ada kelonggaran di situ. Ya. Mana tak salah. Haram tak sama sekali. Dia sama ada sunnah, makruh atau harus. Ya. Itu saja. Jadi ada 10 lah perbuatan yang harus secara teksnya. Dan mungkin hal-hal yang berkaitan dikiaskan di atasnya. Jika ia dalam konteks perbuatan yang sama lah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ya. Dan perbuatan-perbuatan ini dia dalam konteks harus dan sebagai satu respon dalam solat. Respon dalam solat ni dia tidak menafikan kesahnya, keabsahan solat. Respon dalam solat dia tak menafikan keabsahan solat. Ya. Dan dalam setengah-setengah keperluan dia perlu dilakukan. Bahkan wajib sebenarnya. Kalau bunyi handphone kita tak mati ganggu orang. Tak boleh. Wajib matikan. Ya. Memanglah asalnya harus. Tapi boleh ganggu orang, kira wajib lah. Tak? Begitu juga yang lain. Kita bergerak untuk menghilangkan najis. Wajib juga tu. Pasal Nabi semayang, bila ada najis, Nabi buang. Betul tak? Kita pun sama juga. Mana tahu tengah-tengah semayang, orang sebelah terkencing. Duduk je situ. Batal semayang kena kencing. Oh, payah nak berlaku Ustaz. Tak ada berlaku kat saya tuan. Saya semayang di satu masjid di Kelantan. Kat depan saya ada seorang atuk tua dah.
Saya ingat umur dah 80 lebih dah kot. Semalam Jumaat. Nasib baik dia duduk depan saya, bukan sebelah saya. Dia kencing, Ustaz. Tengah-tengah saya sembahyang, tak keluar air kerja. Saya pun tengok. Tengok atas, tengok bawah. Tua ni kencing ke apa? Rupanya kencing betul. Orang sebelah punya belah dia, diam aja. Tapi yang belah kanan tu dia beralih sikit. Beralih macam tu. Beralih lah. Kalau member tu dah kencing, ke tepi aja, tinggalkan dia. Pasal orang tua kan. Sekarang ni kan. Ini cerita lama dah. Saya ingat belah-belah tahun lepas lah. Di satu masjid. Ada berlaku, jangan ingat tak ada berlaku. Oh, kita pengalaman luas. Boleh, okey tu. Sejam tu saya kot. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ustaz. Ya. Dia pasal ular, Ustaz. Ya. Saya bila kali pasal ular. Ular tadi, kalau ular hitam, kita kena cakap dengan dia dulu, Ustaz. Dia sebenarnya ular ni memang dia ada satu bab yang khas yang ulama bincang. Tapi bukan dalam fiqh. Dalam fiqh saya ingat tak ada bincang secara detail lah. Dalam buku syarah hadis. Pasal dalam buku Sahih Bukhari atau Muslim, saya tak tahu mana satu, atau kedua-duanya, boleh jadi. Tapi dia satu hadis yang masyhur jugalah. Di mana Nabi ni, dia ada banyak riwayat sebenarnya. Ya? Kalau kita type dekat Google, kita boleh type hukum membunuh ular, dia akan keluar. Ya? Dia sama juga hukum bunuh ular, hukum bunuh anjing, hukum bunuh babi. Dia ada konteks-konteks yang begitu. Dan memang ada hadisnya. Bunuh ular memang ada hadis. Ya? Di mana Nabi larang bunuh ular ni, okey, dia begini cerita dia. Pada peringkat awal, Nabi suruh bunuh ular di mana sahaja pada bila-bila masa. Asalkan dia ular yang berbisa. Macam mana nak tahu dia ular yang berbisa? Dia ular yang ekornya bercabang dan kepalanya hitam. Atau juga disebut sebagai ular yang terputus ekornya. Dia jenis ular-ular yang macam tu. Risaulah tu. Cuba tengok ular tedung kat belakang ekor dia. Bercabang ke tidak? Terputus ke tidak? Tengok, tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok. Tapi jenis ular-ular lagu ni, boleh bunuh. Pada peringkat awal, Nabi suruh bunuh. Pada bila-bila masa, di mana sahaja. Dalam rumah, di luar rumah, di tengah jalan, bunuh saja. Ya. Sebab memang Nabi sebut dalam hadis Aisyah, saya Muslim, dan Bukhari juga tak silap saya. Ya. Hari ni kita banyak belajar dalam bab fiqhul at'imah, fiqh makan dan minum. Saya 2 tempat ajar fiqh makan minum. The science of food and beverage. Saya mesti saya ajar bab tu. Subjek tu dulu fiqh makan minum saya ajar. Tapi 1 sem je. Ustaz tak ada, saya tolong ajarkan. Jadi saya adalah sikit sebanyak pendedahan. Majlis surau pun saya ajar. Saya ajar di Masjid Ampang, ada satu surau di Subang, dah 3 tahun dah saya ajar. Surau tu dah 10 tahun saya mengajar. Dulu saya mengajar 7 tahun, lama saya ajar surau tu. Bila naik AJK baru, dia buang saya. Pengurusi nak saya, AJK tu tak nak saya. Alasan dia Wahabi. Bila habis tempoh yang tu, AJK tu dah tak ada, pengurusi panggil saya balik. Lepas tu dia suruh saya ajar fiqh makan minum. Saya suka, saya ajar fiqh makan minum. Tengok dah dekat setahun lah. Ya. Dan saya buat PhD pun memang terlibat dengan makan minum juga sikit-sikit. Pemakanan pun terlibat juga. Saya buat wakaf pertanian. Tapi saya buat model untuk food security. Kira ada hubung kait lah kan. Saya dulu pun manager restoran. Saya pengalaman ada 2 juga. Tapi hadis tu memang ada lah. Ya. Di mana Aisyah kata, nak tarik hadis tu. Imam Nawawi memang hurai bab ni, Nasyarah Sahih Muslim. Pasal dia ada hadis dalam Sahih Muslim. Aisyah kata, Nabi kata, khamsatu fawasik yuqtalna fil halil wal haram. Ada 5 haiwan yang fasik. Haiwan yang jahat. Dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Di tanah haram, Baitullahil Haram tuan-tuan, kita bukan boleh bunuh sesuka. Tapi haiwan ni boleh. 5 Nabi sebut. Ada riwayat lain,
ada tambahan satu haiwan. Sebab tu Nawawi kata 5 betul, 6 betul. Tapi hadis ni sebut 5 ya. Khamsu fawasik yuqtana fi hal wal haram. Pertama Nabi kata al-hayyah, ular yang berbisa. Ya. Kemudian al-hayyah, ular berbisa. Al-ghurab, apa nama tu? Tu, burung gagak. Lepas tu Nabi sebut al-kalbul akur, anjing hitam. Al-kalbul aswad. 3. Yang keempat Nabi kata apa dia? Al-hayyatu. Yang keempat al-hayyatu, al-ghurab, al-kalbul akur. Google je. Tapi kalau dia ada satu hadis 5, satu lagi 6, dia campur dengan color lah. Color dengan ular ni dia hadis lain-lain. Ya. Tapi kalau campur dengan color tu jadi 6. Nanti saya nak check sekejap. Bagus abang tanya lah. Cerita ular ni panjang juga, tapi saya dah lama tak tengok. Tapi kalau nak check kat fatwa senang aja, tekan aja. Hukmu qatli al-hayyah. Hukum bunuh ular, dia mesti keluar banyaknya. Syekh Sulaiman Najib dia hurai bab ni best lah. Okey, apa tadi? Khamsu fawasik yuqtalna, tekan dia punya tu je, fil hal wal haram. Ada Aisyah. Ada. Web Alukah, web hadis yang best jugalah. Okey, ni hadis dia. Mana hadis dia? Alah, dia main huraian ulama pula. Mana hadis dia? Sekejap, tengok hadis. Ada. Tinggal al-fa'rah. Kana Nabi ya'mur bi qatlil kalbi, al-aqur wal fa'rah wal aqra wal hudah wal ghurab wal hayyah. Nama. Ni hadis Muslim Nabi menyuruh membunuh anjing hitam, tikus, kala, hudah atau hudaya. Ni sejenis burung macam helang. Saya pun tak tahu burung apa kat tanah Arab. Ghurab, gagak. Kemudian ular. Jadi 6 lah. Kalau burung akur, fa'rah, aqra, hudah, ghurab, hayyah, baru 5. Satu lagi apa? Cicak hadis lain. Cicak wazif. Hadis dalam Bukhari juga, hadis Abu Sa'id tak silap saya. Amarana Rasulullah bi qatlil wazir. Nabi memerintahkan kami supaya membunuh cicak. Cicak ada. Hadis lain Abi Hurairah, Bukhari juga, Nabi kata siapa bunuh dengan sekali pukulan dapat 40 pahala kot. Bukan helang. Hudaya ni bukan helang. Tapi burung macam helang lah. Jadi memang Nabi suruh bunuh ular yang berbisa ya. Secara umumnya boleh dibunuh. Memang masa Nabi di Mekah dulu boleh bunuh. Bila Nabi mari di Madinah, Nabi tak benar bunuh dalam rumah. Kalau berbisa. Kena tengok dulu, kalau dia terputus ekornya atau bercabang ekornya, boleh bunuh. Kalau lain pada tu tak boleh bunuh melainkan setelah dihalau sebanyak 3 kali. Maksudnya kita keluarkan dia. Kalau dia balik juga, keluarkan lagi. Dia balik juga, keluarkan lagi. Dia balik juga, baru bunuh. After 3 times. Macam itulah cerita dia. Ya. Dah ada riwayat, suruh bagi salam. Ya. Kalau dalam solat tu kita boleh Tengoklah macam mana. Boleh. Dalam rumah memang tak boleh. Kena tengok. Kalau ekor dia terputus atau bercabang, boleh. Ya. Tapi kalau ekor dia tak bercabang, nampak macam berbisa. Tengok ekor tak bercabang, tak terputus. Terputus dia panggil abtar. Bercabang dia panggil apa? Ada istilah dalam hadis, saya pun lupa. Tapi tengok ekor dia. Kalau bercabang atau terputus, pukul. Kalau berbisa lah, kalau tak bisa janganlah pukul. Mana boleh pukul lah, kalau tak nak pukul pun tak apa. Halau saja. Tapi kalau boleh pukul, sebab dia berbisa. Tapi kalau tengok ekor dia tak terputus dan tak juga bercabang, kita halau lah kalau boleh. Memang Nabi tak pernah bunuh. Sebab ada riwayat, ada sahabat Nabi bunuh ular dalam rumah, after that dia meninggal.
Katanya ular tu jin lah. Nabi kata ular dalam rumah ni takut-takut jin lah. Macam tu cerita dia. Kalau ni ada dua hadis je. Ha? Bunuhlah semua ular. Ha? Bunuhlah semua ular tu. Apa? Bunuhlah semua ular. Bunuh semua ular? Hadis? Ha. Hadis tadi lah tu. Kami disuruh bunuh ular. Itu hadis umum bunuh ular. Hadis umum bunuh ular, hadis Aisyah tu lah dengan Ibnu Umar. 5 atau 6 haiwan yang fasik kami disuruh bunuh. Salah satu ular lah. Itu hadis umum bunuh. Tapi ada yang mengkhususkan, itulah Nabi larang bunuh di dalam rumah. Melainkan ular yang terputus ekornya atau bercabar ekornya. Senang lah. Dia bab ni tekan aja hukmu qatlul hayyah fil bait. Dia mesti keluar punya. Saya in detail saya tak ingat dah kan. Ni saya kata dah ada Saleh Munajid ni. Okey. Kata Syekh, Rasulullah memerintahkan supaya membunuh ular-ular. Yang ni yang berbisa lah. Dan ini umum kepada semua ular, di mana sahaja. Melainkan jika ia memasuki rumah. Maka jangan kamu bunuh, melainkan kamu tunzir salasan. Memberi peringatan sebanyak 3 kali. Kemudian dia mari hadis Ibnu Umar. Nabi memberi khutbah. Nabi berkata, uqtulul hayyat. Bunuhlah semua ular. Betul? Ada hadis tu. Kemudian kata Ibnu Umar, la atruku hayyatan araha illa qataltuha. Aku tak jumpa ular, melainkan aku akan bunuh. Sebab Nabi suruh bunuh atas mimbar. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud Abi Dawud, Nabi kata uqtulul hayyat kullahunna. Bunuhlah semua ular, semua, kullahunna. Faman khafa tha'rahunna falaysa minni. Sesiapa yang takut ular tu membalas dendam, maka dia bukan daripada aku. Mana dia takut kalau dia bunuh ular nanti dia kena begitulah, kena beginilah. Itu khurafat lah. Nabi kata bukan di kalangan aku. Ular hitam ni kita kena beri peringatan juga. Dalam rumah. Luar tak ada masalah. Okey, kemudian dia buat mari lagi. Dengar ni. Kata Nafi' ni pembantu Ibnu Umar. Dia banyak meriwayatkan hadis lah Sahih Bukhari Muslim hatta tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar pula daripada Rasulullah. Kata Nafi', ni Sahih Muslim. Satu hari Ibnu Umar dia melihat ular. Bukan melihat ular. Kana Ibnu Umar yauman inda hadmin lahu ra'a wabi sojanin. Ibnu Umar satu hari di sisi rumahnya yang sudah runtuh, dia melihat wabi sojan, kerdipan jin. Ya. Kemudian dia berkata, ittabi'u hadzal jan faqtuluh. Ikut jin ni kemudian bunuh. Kemudian kata Abu Lubabah Al-Ansari, sami'tu Nabi naha an qatlil jinan. Bersama dengan dia ada Abu Lubabah. Abu Lubabah nasihat pada Ibnu Umar. Katanya, sami'tu Nabi naha an qatlil jinan allati takunu fil buyut. Dia nak bunuh dah. Kemudian Abu Lubabah tegur dia, aku dengar Nabi melarang membunuh jin yang berada di dalam rumah. Merujuk pada ular lah. Ya. Mana Ibnu Umar dia tengok ular, dia ingat benda ni jin, dia nak bunuh. Abu Lubabah tegur dia, tak boleh bunuh dalam rumah. Ular lah. Ya. Illal abtar wa zatuf yatain. Itu saya sebut. Melainkan yang terputus ekornya dan ada, bukan bercabar ekor. Tufyatain ni dia ada 2 jalur. Tapi saya tengok setengah terjemahan dia kata bercabang ekornya. Tak tahulah macam mana. Tapi tufyah ni kalau orang Arab, dia ada 2 jalur. Makna tengok ekor dia lah. Kalau terputus, bercabang atau ada 2 jalur. Macam tu lah lebih kurang. Kerana kedua-duanya, fa'innahuma lazani yakhtifanil basar wa yatatabba'an ma fi butunin nisa. Ia boleh membutakan mata dan menggugurkan kandungan wanita. Kalau ekor dia terputus atau bercabang, ada garisan 2, boleh bunuh. Kerana dia akan membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Lain pada tu tak boleh bunuh. Itu yang saya sebut tadi tu.
Cerita dia gitulah. Boleh bunuhlah yang berbisa. Kalau kat luar rumah, that's it. Tapi dalam rumah, tengok dulu. Itulah cerita dia. Saya dah banyak perbualan yang Dalam rumah tu kita pun cuak juga. Ya. Okey, kemudian ni ada hadis yang menarik juga. Hadis Muslim, hadis Abi Sa'id, katanya kami berjumpa Abu Sa'id Al-Khudri, ketika kami duduk tiba-tiba di bawah sarir katil ada harakat. Kami lihat tiba-tiba hayah, ada ular. Kemudian kami ingat Nabi kata inna lihazil buyut awamir. Rumah-rumah ni ada penduduknya. Bila kamu melihat sesuatu, faharriju 'alaiha salasan. Kamu kena beri ruang kepadanya selama 3 hari kot. 3 hari atau 3 kali. Saya macam itulah. Saya pun lupa perbahasan tu. Fa in zahaba, kalau dia pergi. Wa illa, kalau dia tak pergi juga, faqtulu fa innahu kafir. Sungguh ia adalah kafir, ya. Dia sebenarnya 3 kali, 3 hari, ada pendapat ulama yang kata begitu. Bagi salam lah apalah, dia ada pendapat ulama. Tapi hadis spesifik saya tak pasti. Katanya 3 hari. Katanya 3 kali. Macam itulah. Cerita dia kita keluarkan dia dulu. Kalau dia balik, keluarkan lagi. Kalau dia balik, keluarkan lagi. Tapi kalau dia balik banyak kali juga, bunuh. Sebab takut-takut dia jin. Sebab dalam rumah ni ada jin. Seperti Nabi kata awamir, orang yang mendiami. Mana bukan kita saja duduk rumah kita. Jin pun ada juga. Ya. Dan jin ni memang dia boleh menyerupai haiwan ataupun duduklah haiwan. Macam itulah. Ya. Boleh. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu. Aku lekal azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tapi kafar.